Kalau orang kata Islam tu hanya selepas zaman Rasulullah SAW, oh silap lah. Islam zaman Rasulullah itu penyudah. Saya baca tu ayat sepenuhnya. Ustaz-ustaz ini yang komen negatif, dia tak dengar pun. Padahal kalau Perdana Menteri tak baca Al-Quran, dia kata ini Perdana Menteri sekular liberal. Iaitu anak muda yang diberikan petunjuk, yang ada keimanan, kukuh semangat dan pendirian mereka, dan Allah tambah petunjuk kepada mereka. Sebab apa? Kerana terpahat di hati sanubari mereka keyakinan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi dia menolak syirik, dia menolak kezaliman sang raja dari Roma, dan dia bersama dengan agama masa itu. Agama apa? Agama Nasrani. Nabi Isa masa itu, ialah kalau istilah Nabi Isa sekarang Jesus. Jadi istilah dalam Quran sebab itu disebut wan nasara, itu disebut dalam Quran Nasara. But what you are saying is adallu. Perdana Menteri ini sesat dan menyesatkan. You see, ini agama sekarang ni. Now, is this political? Yes, but is it dangerous? Yes. A prime minister that chooses to use or expound the Quran to get at least the majority of the Muslims and the non-Muslims appreciate the fact that there are elements of the Quran that shows enough recognition, respect for the religions of the past, including Christianity. That was my intention. Ini Perdana Menteri sekular liberal. Kalau orang kata Islam tu hanya selepas zaman Rasulullah SAW, oh silap lah. Islam zaman Rasulullah itu penyudah dah. Akhir dia nak sempurnakan. Dia punya, kalau kereta ke, Mak Ina, kalau kereta ni, dia nak tambah metalik, kereta, nak tambah ring sport. Itu zaman Rasulullah. Dah lekat, dia nak pelekatkan, nak jadi cantik. Tapi bila enjinnya dibuat, tu zaman Nabi-Nabi tu. Zaman Nabi Ibrahim, Nabi Adam AS baru rangka. Oh, nama dia kereta, rangka. Dah ada dah. Dia punya tu mesti ada 4 tayar. Kemudian daripada zaman Nabi Idris, Nuh dah ada dah. Idris kan mula-mula pada tulis dah besel semua. Jahit baju zaman Nabi Idris. Kemudian Nabi Nuh dah berjuang dah apa semua. Oh, pembinaan kapal dan sebagainya. Itu diibaratkan sebuah kereta. Dia makin lekat, memenuhi dah sebuah kereta itu. Kemudian zaman Nabi-Nabi pula, itulah enjinnya. Nabi Ibrahim bermula dengan enjin, dengan melahirkan zuriat-zuriat yang ramai. Itu. Jadi motherboardnya ialah zaman Nabi-Nabi tu. Zaman Rasulullah tu dah sempurna, dah komplit. Jadi orang kata, oh, nampak dekat situ zaman Rasulullah bila lahir 571 dan wafat 632. Oh, lepas 632 tu baru Islam muncul. Oh tak. Oh tidak. Tu salah tu. Sebab tu bila kita cerita pasal Islam, saya cerita pasal alam Nabi-Nabi semua. Kita cerita zaman Nabi datang semua, kita kata orang Melayu adalah agama Hanifah. Tak percaya. Mana ada agama Islam sebelum Nabi Muhammad? Jadi tukarlah nama Hanifah. Apa maksud Hanifah? Itu kan Hindu. Tengok. Dia cuba merosakkan pahaman. Saya tak apalah orang lain. Tulang belakang ataupun pembentukan dunia ini adalah Anbiya. Sebab itu perlantikan Anbiya itu dia tidak on the spot tau. Dia undang-undang itu, syariat. Sebab itu kita panggil ada syariat Adam AS, syariat Nabi Idris. Dia panggil Nabi Adam pun terima kitab. Dia panggil suhuf. Suhuf Adam, suhuf Ibrahim, suhuf Syis, Nabi Syis. Ada suhuf. Lepas suhuf Nabi Nuh AS. Dia ada kitab-kitab dia. Apa maksud suhuf? Amsal. Sahabat Rasulullah pernah hadamnya Rasulullah. Dia kata, apakah maksud suhuf? Rasulullah SAW menjawab, suhuf itu adalah amsal. Apa maksud amsal? Hymns tu maksud kata-kata hikmah. Jangan membunuh, jangan menderhaka kepada ibu bapa, jangan menderhaka kepada pencipta, jangan berkelahi, jangan mengumpat. Itu adalah amsal ataupun hymns. Ya, jadi semua sudah ada. Tetapi syariat itu dia tidak datang serentak. Sebab Nabi Muhammad SAW dia pun penyudah. Jadi konfliknya sudah ada.
dan hadis itu sudah lengkap. Tetapi sebelum itu suhuf itu memberitahu dalam bentuk yang tidak lengkap lagi, tetapi sesuai dengan pemikiran ummah ketika itu. Kalaulah diturunkan Quran pada ummah Nabi Nuh, tak mampu. Kepada Nabi Musa tak mampu, sebab itu dia ada syariat Isa, syariat Musa, syariat Daud. Sebab itu zaman Nabi Ibrahim AS boleh berkahwin dengan anak saudara. Sarah tu, kalau ikut tengah catatan adalah anak kepada Haran. Haran itu adik-beradik Nabi Ibrahim AS. Adik-beradik Nabi Ibrahim ada 3. Haran, Ibrahim dan Nahor. Mereka ini raja, orang besar, ketua-ketua kabilah. Jadi Sarah ini anak kepada Haran. Ibrahim AS berkahwin dengan Sarah ini. Jadi masa tu boleh kau kahwin dengan anak saudara? Boleh. Sebab syariat tak membenarkan lagi. Bila syariat mengharamkan? Bila zaman Nabi Musa AS. Sebab itu Nabi Yahya dibunuh. Kerana dia menghalang Herodot nak berkahwin dengan Heroziah. Nabi Yahya AS itu hidup sesudah zaman Zakaria dah. Zakaria, Yahya, Isa. Maknanya hampir 1 AD dah. Jadi Musa dah lama dah, 1200 lagi. Nampak tak? Jadi dipegangnya syariat Musa itu. Zakaria, Yahya ini orang-orang salah memegang syariat Nabi-Nabi. Tetapi apabila sampai kepada raja pada ketika itu nak berkahwin dengan Heroziah, anak saudara dia, Nabi Yahya tegur lah. Dia dibunuh Nabi Yahya tu. Maksudnya di sini syariat diturunkan setiap nabi-nabi itu berbeza mengikut kemampuan akal ummah pada ketika itu. Dan bila masa tiba zaman Rasulullah SAW, sudah lengkap. Allah Ta'ala kata sudah lengkap dah ummah ini, jadi aku turunkan Quran. Tidak cukup Quran, sebab Quran itu bahasanya tinggi. Dia panggil metafizik. Dia kata meta, something yang out of box. Kita kalau metafizik, kita jatuhkan satu itu, jatuhkan. Itu adalah fizik. Bila kita jatuh, itu adalah fizik. Tapi bila kita jatuhkan, dia tak jatuh. Dia adalah metafizik. Quran itu beyond thinking. Sebab itu dia perlukan pada pentafsiran. Pentafsiran dalam kaedah principle of Islam, dia ada 14 kategori sources ni. Dia bukan Quran hadis saja. Ya betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara. Jangan sampai bangsaku tiada negara.